Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, dan kita berada pada hari-hari yang awal daripada bulan Zulhijjah, 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah, yang merupakan di antara hari-hari yang memiliki keistimewaan dan kebaikan yang tersendiri. Mudah-mudahan keberadaan kita pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Zulhijjah, akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah sebagaimana yang dicatatkan dalam Al-Quran pada ayat yang ke-100 dalam surah As-Saffat. Kata Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung atau termasuk daripada kalangan orang-orang yang saleh. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah agar diberikan anak daripada kalangan orang-orang yang saleh. Disebut di dalam tafsir puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sebelum Nabi Ibrahim dikurniakan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bukan sat doa yang Nabi Allah Ibrahim panjatkan kepada Allah minta anak. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Ibrahim seorang anak, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikannya khabar gembira, berita yang menggembirakan. Kami sampaikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa sanya dia, yakni Ibrahim, akan beroleh seorang anak yang penyabar, penyantun, baik budi pekertinya. Disebut di dalam tafsir juga umur Nabi Ibrahim waktu dikurniakan Nabi Allah Ismail ini sudah mencecah hampir 90 tahun. Umur Nabi Ibrahim waktu itu. Sayang ke anak ni tak usah kira lah. Doa sekian lama minta anak kepada Allah. Dapat pula anak yang penyabar, penyantun, baik budi pekertinya. Nabi Allah Ibrahim bela asuh, lalu diceritakan kepada kita, Allah sebut falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Bila Nabi Ismail sudah mencapai kepada usia peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, umur remaja dah, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pandanganmu. Disebut di dalam tafsir Nabi Ibrahim mimpi 3 malam berturut-turut. Malam 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah.
Nabi Ibrahim mimpi, wahai Ibrahim, Allah perintah kamu sembelih Ismail. Keesokan harinya Nabi Ibrahim berfikir, merenung, apakah mimpi malam tadi mimpi yang benar atau mimpi malam tadi adalah daripada syaitan. Sebab tu kata ulama, hari 8 Zulhijjah dinamakan hari Tarwiyah, hari berfikir Nabi Allah Ibrahim akan kebenaran mimpinya. Tidur malam 9 Zulhijjah, mimpi pula lagi, hei Ibrahim, Allah perintah kamu sembelih Ismail. Maka hari 9 dinamakan hari Arafah. Sebahagian pandangan kata Arafah makna hari kebenaran atau hari Nabi Ibrahim mengetahui akan kebenaran mimpinya. Maka tidur malam yang ke-10, mimpi pula lagi, hei Ibrahim, Allah perintah kamu sembelih Ismail. Maka hari 10 itu adalah hari Nahar, hari di mana Nabi Ibrahim bawa Nabi Allah Ismail untuk disembelihkan bagi menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, itulah satu-satunya anak yang dikurniakan kepada Nabi Allah Ibrahim pada ketika itu. Dalam usia yang sudah lanjut, dan anak ni pula nak boleh pun berdoa sekian lama. Harta yang cukup disayangi dan dikasihinya. Tiba-tiba mari perintah suruh korban, suruh sembelih. Allah nak uji Nabi Ibrahim dengan gelaran yang dia ada sebagai Khalilullah. Nak tengok adakah sayang dia kepada anak dia mengatasi ketaatan dia kepada Allah, ataupun ketaatan dia kepada Allah mengatasi kasih sayang dia kepada anaknya tadi ni. Sebab tu Allah kata apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Bila Nabi Ibrahim, sebelum tu Nabi Ibrahim cerita, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ayah bermimpi, ayah sembelih kamu, minta pandangan kamu. Lalu kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakanlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nescaya ayah akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan perintah daripada Allah ini. Bila kedua-duanya berserah diri bulat-bulat, falamma aslama wa tallahu lil jabin, kata Allah. Bila si ayah dan si anak tadi berserah bulat-bulat untuk menjunjung titah perintah Allah, Nabi Ismail menyerahkan dirinya, diikat tangannya kuat-kuat, ditelangkupkan mukanya ke bumi. Nabi Ibrahim pegang pisau dengan sekuat hati, menyembelih Nabi Allah Ismail kerana semata-mata menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dan meletakkan iringan muka di atas kompok tanah untuk menyembelih dan melaksanakan perintah Allah tadi ni. Maka kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami menyerunya, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sesungguhnya engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang telah Allah mimpikan kepada kamu. Apa yang engkau lihat dalam mimpi itu, mana kamu buat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Terbukti bahawa Nabi Ibrahim tak berganjak walau seinci pun, walau terpaksa menyembelih anak Nabi Ibrahim penuh ketaatan kepada Allah, sanggup menyembelih Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kadza inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan akan kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, kata Allah, sesungguhnya perintah ini, yakni menyembelih anak ini, adalah suatu ujian yang sangat nyata, yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, akhirnya Allah gantikan sembelihan Ismail dengan seekor binatang sembelihan yang besar daripada syurga. Ini kisah pengorbanan agung yang tercatat dalam lipatan sejarah kehidupan manusia. Bagaimana ketaatan seorang laki-laki yang bernama Ibrahim sanggup mengorbankan harta kesayangannya, anak dia sendiri yang telah dia berdoa sekian lama, semata-mata kerana patuh dan taat kepada perintah Allah. Begitulah kita, tuan-tuan. Daripada rezeki yang Allah beri kepada kita, daripada duit ringgit, harta benda yang Allah kurniakan kepada kita,
Setiap tahun bila mari bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah korban yang menjadi ibadah secara tahunan kita. Sebab itulah dalam mazhab kita pun disebutkan bahawasanya ibadat korban ini adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dituntut sekiranya seseorang itu mempunyai lebihan harta daripada keperluan dirinya dan keluarganya yang ditanggungnya pada siang hari, hari raya haji dan juga malamnya serta hari-hari tasyrik, maka hukumnya adalah sunnat muakkadah, yakni dituntut sangat-sangat untuk kita berkorban. Daripada rezeki yang Allah beri kepada kita yang banyak tadi ini, kita ambil sikit, 800, 850, atau orang yang buat lembu besar sikit mungkin 1000, lebih daripada tu mungkin kalau yang lebih besar daripada tu. Supaya dengan nikmat rezeki salah satunya ia ibadah yang kita buat untuk mendekatkan kita dengan Allah. Dan yang keduanya, nikmat yang kita dapat tadi, kita boleh berkongsi dengan saudara-saudara kita yang lain. Diberikan kepada fakir miskin, dihadiahkan kepada golongan-golongan kaya, kita ambil sikit. Mudah-mudahan ada keberkatannya, mungkin ada sebahagian daripada tu kita masak jamu orang dan sebagainya. Mudah-mudahan daripada apa yang kita buat tu ada barakahnya. Berkongsi rezeki. Sanggup kita berkorban. Walaupun duit tu nilai dia agak besar lah. 800 sekurang-kurangnya hari ni. 700-800 lah kita kata. Tiap-tiap tahun nilai korban ni kau duk naik, bukan kau duk turun tak. Kalau kita pergi beli daging di market, nak makan banyak mana sangat kita. Kalau 2 kilo baru RM80. Kan? Berlambak lagi lebih daripada 800 tu. Tapi ini bukan soal nak makan daging, tapi soalnya kita nak buat ibadat. Kita sanggup keluarkan RM800 tadi ni kerana apa? Semata-mata untuk buat ibadah, dan kita tahu besar kelebihannya ibadat korban tadi ni. Yang Nabi kata, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar. Tidak beramal oleh seseorang anak Adam pada hari nahar. Termasuklah hari-hari tasyrik 11, 12, 13, akan satu amal yang mana amalan itu lebih dikasihi dan disukai oleh Allah. Tidak ada amal lain yang lebih Allah suka melainkan amal menumpahkan darah sembelihan korban ke bumi. Makna menyembelih korban. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya binatang korban yang kamu korbankan akan datang pada hari kiamat. Dengan kukunya, dengan bulunya, dengan tanduknya. Dan darah sembelihan korban itu sudah ada tempat di sisi Allah. Makna diterima di sisi Allah. Sebelum darah tadi ni turun ataupun merecik mencecah ke bumi. Cepatnya Allah terima amal kita. Kita sembelih darah tak dan cecah bumi, Allah terima ibadah yang kita lakukan tadi ni. Lalu Nabi kata, fatibu biha nafsah. Buat yang bagi elok. Cari sembelihan korban hak terbaik untuk kita. Tak usah duk kira sangatlah. Dan kadang setengah kita nak hak murah. Lepas tu orang bagi lembu kecil, kita tanya pasal apa kecil sangat? Pasal kita beli hak murah. Kan? Tidak seperti mana sahabat-sahabat, saudara-saudara kita kalau kita tengok. Ada kawan-kawan yang duk jual lembu cerita. Sahabat-sahabat saudara kita daripada Bangladesh, mereka mai sini kerja. Cari makan siang malam, kerja. Sayang duit ni tak usah kira lah. Kan? Tinggal anak bini dan sebagainya, mata-mata mai cari makan di sini. Tapi bila mai time nak buat korban, dia pergi cari lembu, dia tanya tokel lembu mana hak paling besar. Berapa? Bila tokel lembu habak sekian-sekian harga, dia tak minta kurang. Walau sekupang pun, kerana dia tahu hak ni aku nak buat korban. Dari sudut tu kita malu ke dia. Kan? Maknanya hebatnya mereka. Walaupun dalam keadaan susah, duit tadi nak dikirim kepada anak keluarga yang lebih memerlukan, tapi dia tak pernah lepas peluang untuk buat korban. Bahkan dia nak yang terbaik. Kita pun lagu itulah. Cari hak paling baik. Mahal sikit tak apa. Kita tahu dah lembu tu besar, sihat, cantik, dagingnya banyak. Boleh dimanfaatkan oleh seramai mungkin di kalangan orang-orang Islam yang miskin, yang susah, yang berapa lama dah tak boleh makan daging dan sebagainya. Buat dengan niat yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah ini amal tahunan. Sekalipun kita dah buat dah tahun lepas. Dia kata tahun lepas buat dah. Tahun lepas balik sana pun buat dah. Tak apalah. Tu yang lepas.
tahun ni kita buat lagi. Tidak berarti kita buat dah tahun lepas, tahun ni tak kena buat dah. Mana buat lagi kalau kita ada kelapangan dan kita ada duit yang lebih, maknanya cukup untuk kita dan anak isteri kita. Paling-paling tak ada pun dalam satu keluarga kita ada satu bahagian yang kita turut sama beri atau kita buat korban dalam ahli keluarga kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, peluang yang datang ni setahun sekali. Masa dia terhad. 10, 11, 12, 13. 4 hari ini je. Lain daripada 4 hari ini, kalau kita ada duit banyak mana pun, beli lembu besar mana pun, kita nak sembelih, nak niat korban, takkan jadi ibadat korban. Takkan dapat nilai kelebihan pahala korban tadi, melainkan pada 4 hari ini saja. Lepas tu bagi orang-orang yang nak buat, dia akan kumpul duit ni, habis ibadah korban tahun 1444 ni, dia siap dah. Dia plan dah, tahun depan aku akan buat lagi. Dia kumpul dah. Kalau kita himpun sikit-sikit, mungkin berapa banyak, berapa bulan kita ada, 12 bulan. 12 bulan ni kalau himpun RM50 sebulan pun, setahun kita ada 600. Kalau nak kena tambah di ujung tahun, tak berapa banyak dah. Mungkin 200, mungkin 300, tambah lagi, top up tak teruk dah. Jadi perancangan tu ada, simpan dah daripada law ni untuk kita buat pada tahun 1445 Hijri nanti. Buatlah tuan-tuan. Ambil peluang ni. Meriahkan Aidil Adha kali ni dengan ibadat korban. Supaya apa? Apa yang kita buat ni bukan untuk orang lain. Amal ibadat yang kita buat ni bukan untuk orang lain, untuk manfaat kita. Yang kita akan makan lepas daripada mati kita, yang akan dikira sebagai amal soleh. Lepas daripada kita mati, balik ke akhirat, masuk kubur, mati di sana nanti. Inilah di antara benda-benda yang akan memberi manfaat pada kita. Sikit saja kita tak dituntut untuk sembelih anak kita. Sebagaimana perintah yang diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Cuma Allah minta kita korbankan sebahagian kecil daripada harta kita aja. 800, 900 ringgit. Beli sebahagian lembu, sebahagian ataupun satu bahagian daripada 7 bahagian tadi ni untuk kita buat ibadat korban. Mudah-mudahan dengan amal ibadat yang kita buat ni Allah terima dan jadi bekal untuk kita bawa balik pergi ke akhirat nanti. Jadi saya serulah pada tuan-tuan, lebih-lebih lagi pada diri saya sendiri, marilah kita balik. Kalau tak rancang lagi, pakat-pakat rancang, masa masih ada. Carilah masjid, carilah surau, carilah mana-mana orang yang buat ibadat korban ni. Abang kita nak masuk sama, mesti ada punya. Hari ini banyak, bukan setakat dalam negara, bahkan di luar daripada negara kita pun. Kalau ada dalam negara kita, buatlah dalam negara kita, dekat dengan kampung kita. Kita boleh pergi tengok binatang sembelihan korban kita. Kita tahu daging korban kita pergi ke mana. Berasa lebih sedap. Bukan tak boleh buat luar negara pun, di mana-mana, asalkan kita buat ibadat korban tadi ni dan berazam kepada Allah, aku akan jadikan benda ni sebagai ibadah tahunan. Makna tiap-tiap tahun kita akan buat, sama ada kita, isteri kita. Ada setengah orang dia tak mampu, tahun ni dia buat kat suami dulu, tahun depan buat kat isteri pula, giliat-giliat. Tak apalah, ikutlah lagu mana pun, buatlah. Yang penting kita usaha bila kita ada kemampuan dan kita minta kekuatan daripada Allah. Tolong murahkan rezeki aku ya Allah, permudahkan urusan aku supaya aku boleh buat ibadat korban ni tiap-tiap tahun dan jadikan ibadat ni sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini memberi manfaat pada kita bersama insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama buat ibadat korban, dan mudah-mudahan ibadat korban yang kita buat akan diterima di sisi Allah dan dikira sebagai amal saleh insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.